أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من lisanana yafqahu qawlana. Yang dihormati Tuan-Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa Surau, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sekali, marilah kita sama-sama mengatur rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa untuk kita sama-sama meletakkan ikhlas pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan menjadi asbab untuk beri dan dijadikan kita salah satu punca dan dipermudahkan segala apa yang kita buat, untuk kita sama-sama melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya menjadi asbab untuk kita dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Seperti biasanya, kita akan sambung perkongsian pada pagi ini, iaitu dengan sama-sama kongsikan di dalam kitab Israfil dan juga peristiwa hari kiamat, insya-Allah. Kita telah sampai pada topik yang kedua, iaitu ketika mana ditiup sangkakala. Siapa yang tiup sangkakala? Confirm lah, malaikat Israfil. Cuma disebutkan lagi di dalam kitab ini, disebutkan berkenaan dengan ketika mana ditiup sangkakala, dan jumlah ditiup sangkakala ini juga kita telah pernah sentuh pada pertemuan yang lepas, iaitu malaikat Israfil ini dia akan tiup pada waktu hari yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu pada hari yang terakhir bumi ini jangka hayatnya. Seperti yang kita tahu, expired setiap apa yang kita makan, setiap expired apa yang kita gunakan, semua akan ada tanda untuk kita tahu dia boleh dipakai ataupun tidak. Tetapi adakah bumi dan juga semua alam di dunia ini pun ada expired? Ada. Sama juga kita pakai kereta, ada expired dia, iaitu tarikh kita guna. Yang kita subis minyak hitam, tu samalah expired tu. Kita makan roti gardenia contohlah, ada expired dia, semua ada. Sehingga kan dalam waktu solat pun ada expired dia. Solat subuh expired dia, waktu bila? Waktu masuk terbit matahari, tu expired tu. Waktu sembahyang sunat ada expired dia, ada expired dia. Contohlah, sembahyang sunat tahiyatul masjid, ada expired dia, ada. Contoh sembahyang tahiyatul masjid, kita masuk masjid, kita waktu itu antara waktu yang disunatkan. Tapi kalau kita dah duduk, tiba-tiba kita terlupa, aku tak buat sembahyang sunat tahiyatul masjid, kita bangun balik, sunat hukum di situ expired. Contoh, kita baca doa iftitah, baca takbiratul ihram, masuk-masuk kita terus baca Fatihah, terlupa baca doa iftitah, sunat bagi doa iftitah itu telah expired. Itulah sama juga dengan bumi dan juga alam semesta ni. Bila sampai masa yang Allah akan tetapkan waktu dia, itulah waktu expired bumi dan alam semesta. Ini yang disebutkan ketika mana waktu bila ditiupkan sangkakala, waktu expired bumi dengan alam semesta. Dan juga disebutkan dalil dia. Ini juga telah kita kongsikan pada pertemuan yang lepas. Ketika disebut jumlah ditiupnya sangkakala beberapa kali ataupun sekali saja. Ini pun juga pernah kita sebutkan sebelum ini, berdasarkan ketika mana dua pendapat yang disebut di dalam riwayat hadis. Ada hadis mengatakan pendapat yang pertama ditiupkan 2 kali, dan ada yang menyebutkan di dalam riwayat hadis juga ditiup 3 kali. Pandangan yang pertama, wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawat
wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Yang bermaksud dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan masing-masing. Ini antara dalil yang menguatkan pandangan pertama mengatakan ada dua kali ditiup, iaitu pertama waktu akan dimatikan seluruh makhluk, dan yang kedua ketika dibangkitkan seluruh makhluk. Adapun pandangan yang kedua, tiupan yang ditiup sebanyak 3 kali iaitu membuat semua makhluk tercengang. Ini ditambah satu riwayat, 2 tadi itu mati dan juga hidup. Tetapi ada riwayat kedua ditambah lagi satu waktu, mencukupkan 3 kali ketika disebutkan tiupan untuk nak bagi terkejut. Waktu tu tiupan tu, ini yang kata fenomena alam. Sekejap kata, ini bunyi daripada mana ni? Adakah tiupan ni ada yang tiup? Macam tu lah. Maka waktu tersebut akan tersebar bunyi yang pelik, yang tidak akan ada punca bunyi tu. Kalau sekarang ni tiup ataupun bunyi yang mungkin kita pernah dengar, kalau kita tengok dalam YouTube ke, viral ke, seumpama bunyi ada orang tiup di negara Israel. Bila ada bunyi tu, maknanya ada bom yang berdekatan dengan Tel Aviv. Tel Aviv ni satu tempat di kawasan Palestin yang diduduki secara haram oleh Israel. Bila bunyi satu siren, kalau sekarang ni macam kita lah, ada banjir macam tu lah. Bunyi siren tu juga ada di kawasan Israel, yang dia ada satu tempat bunyi tu akan dengar, satu penduduk Tel Aviv tu akan ada bunyi yang menandakan itu adalah bom yang ada ataupun peperangan yang ada berhampiran dengan Tel Aviv tu. Maka biasanya semua akan keluar, di dalam rumah dia akan keluar, tapi dia tak ada punca. Jadi ditambahkan punca, iaitu pandangan riwayat menyebutkan satu kali tiupan itu adalah untuk menjadikan manusia ini semua terkejut. Mana punca? Mana bunyi ni? Daripada mana? Jadi ini antara yang akan dilihat dan disaksikan oleh manusia, tapi tak ada punca bunyi itu ditiup daripada mana. Dan adalah yang disebut ini berdasarkan daripada riwayat dan juga hadis, termasuklah di dalam ayat Quran itu sendiri. Biasanya punca dan dasar yang dilihat dan diambil oleh para ulama, termasuklah para sahabat Nabi SAW, tidak ada yang diambil melainkan daripada Quran dan juga hadis. Sebab itu siapa yang guna akal, dia takkan jumpalah dalil yang disebut dalam kedua-dua dalil qat'i tadi tu. Dia akan cuba guna untuk dalil mengatakan adalah akal itu menjadikan satu-satu dalil itu dia adalah yang boleh kita yakin ataupun tidak. Sebab itu zaman sekarang ni dia tambah lagi guna dalil akal, sehingga kan kita, pandangan kita kadang-kadang macam tak sesuai. Kejap ada 2, kejap ada 3 riwayat, mana satu ni? Sebab itu ada sekarang yang berlaku menjadikan katanya Quran dan hadis ini dia perlu diterjemah semula. Perlu dijadikan, orang panggil kalau boleh, maksud dan riwayatnya perlu ditambah baik daripada riwayat asal. Ini sekarang ni berlaku. Antara yang berlaku kita dekat Malaysia ni, NGO dipanggil, NGO SIS, Sister in Islam. Dia memperjuangkan hak asasi manusia, tapi dia nak bagi orang perempuan aja lebih. Kenapa lelaki lebih? Kenapa tak buat sama tu? Sebab dia guna akal. Dia kata Quran hadis ini tak sesuai, macam sesuai terjemahannya ayat lama. Cuba kita terjemah balik. Tengok manusia dia cuba nak guna secara logik apa yang dia nak, dan apa yang dia nak sesuaikan dengan jawapan yang secara tak logik.
Dia nak logikkan. Macam tu lah. Kenapa lelaki paraid lelaki lebih? Kenapa banyak lelaki ada kuasa talak? Apa kata kita tambah talak pada perempuan pula? Macam tu lah. Dia nak buat kaji semula apa yang sesuai dalam Quran hadis, apa yang tak sesuai, dia buat tambahan baik untuk nak serasikan, nak biar selaras dengan hukum logik akal. Ini ada yang berlaku macam tu. Ada pun sahabat Nabi dulu dan juga para ulama, dia tak guna logik akal. Dia akan ambil semua bulat-bulat daripada Quran dan juga hadis untuk diselaraskan dan untuk diyakini sepanjang masa. Seterusnya dalam riwayat yang sama, ayat yang diterjemahkan wa nufikha fis-sur datang dalam bentuk laksana satu teriakan yang sangat dahsyat. Datang dalam bentuk laksana yang membangkitkan kembali untuk dihisap di hadapan Tuhan semesta alam. Setelah terjadinya beberapa, iaitu kaedah kematian yang dihadapi semua orang, dan sesudah terjadinya tiupan yang membinasakan semua makhluk, di mana dalam keadaan ini semua dibangkitkan dari kuburnya masing-masing dan bergegas dengan segera menuju Tuhan mereka. Para ulama berpendapat bahawa jumlah tiupan sangkakala ini akan terjadi 2 kali saja, iaitu tiupan kebinasaan dan tiupan kebangkitan. Ini para ulama menambahkan lagi, kebanyakan jumhurnya sepakat mengatakan tiupan sangkakala ini adalah ditiup sebanyak 2 kali, tetapi tidak menafikan juga tiupan yang ada riwayat hadis mengatakan 3 kali. Cuma seumpama tiupan ini adalah yang wajib kita yakin, maknanya para ulama sepakatlah tiupan ini paling kurang 2 kali. Umpama macam tu, dia tidak akan sekali ataupun dia tidak akan lebih daripada 3 kali. Sekurang-kurang 2 kali dan sebanyak-banyak 3 kali. Dan tak logik ataupun disebutkan mustahil kalau tidak ada tiupan, sebab disebut dalam riwayat hadis. Seterusnya, Ibnu Katsir berkata, iaitu tidaklah mereka menunggu kecuali hanya satu teriakan sahaja, iaitu tiupan. Dan inilah dinamakan dengan tiupan yang mengejutkan dan mencengangkan setiap makhluk. Tiupan pertama ini ditiupkan ketika manusia berada di pasar-pasar, menjalani kesibukan seharian mereka, menikmati kebiasaan mereka bertengkar dan berselisih. Ini antara yang disebutkan ketika mana pada waktu tiupan yang pertama adalah kebiasaan makhluk yang ada pada seharian dia buat apa selalu pada waktu itu, adalah kebiasaan itulah yang malaikat akan tiup. Dia tak ada tunggu waktu tidur, tak ada. Dia tunggu kebiasaan apa waktu makhluk tu buat. Apa kebiasaan waktu kalau dia ada dekat pasar, waktu itulah dia tiup. Maknanya tak ada waktu yang ada ketetapan mesti kena mati semua ke, tak ada. Waktu itu adalah ketika mana pada keadaan kebiasaan makhluk. Dan juga disebut dalam riwayat, mungkin kita telah sebutkan sebelum ini, waktu yang ditiup sangkakala itu adalah hari terakhir, yang hari tersebut adalah makhluk yang hidup itu, makhluk yang cilaka yang disebutkan dalam riwayat hadis. Kenapa disebut celaka? Adalah makhluk ketika hidup pada waktu itu, manusia yang ada adalah manusia yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita mintalah supaya kita tidak hidup pada waktu yang kita sendiri boleh melihat dan mendengar tiupan sangkakala itu ditiup oleh para malaikat. Kerana tidak ada, disebut dalam riwayat hadis, adalah tidak ada manusia yang ada beriman pada waktu itu. Termasuklah dalam setengah riwayat mengatakan orang munafik pun ada yang hidup pada waktu itu. Tetapi itu wallahu ta'ala a'lam.
Jumaat adalah hari ditiup sangkakala dan hari semua makhluk dibangkitkan kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari di mana matahari terbit ialah hari Jumaat. Pada hari itu Adam alaihissalam diciptakan. Pada hari itu Adam alaihissalam dimasukkan ke dalam syurga. Dan pada hari itu juga Adam alaihissalam keluar dari syurga. Dan tidaklah terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumaat. Ini sebahagian riwayat para ulama meletakkan riwayat hadis ni sahih Muslim, menyebutkan ketika mana hari Jumaat ini adalah hari ditiupkan sangkakala, dan juga disebutkan juga hari yang mana berlakunya hari kiamat. Dan juga sebahagian hadis yang lain menyebutkan ketika mana hari kiamat ini adalah berlakunya juga tanda-tanda besar, ketika mana terbitnya matahari dari barat. Cuma hadis yang berkenaan dengan hadis menyebut matahari terbit daripada barat yang berlaku pada hari Jumaat adalah sebahagian pandangan didaifkan. Ini wallahu ta'ala alam. Hadis riwayat yang daif tak boleh kita kata dia hadis lemah, tetapi dia definisi ulama hanya menyebutkan daif sahaja. Kita hanya boleh meletakkan dan masih lagi boleh menggunakan hadis daif ini sebagai panduan, tetapi tidak boleh dijadikan sebagai hujah untuk kita berdebat dan sebagainya. Jadi walau bagaimanapun daif hadis tersebut, kita boleh menggunakan sebagai perkongsian ilmu. Jadi dikira juga hadis walaupun berkenaan dengan ketika berlaku hari kiamat ataupun diterbitkan oleh Allah matahari pada barat waktu itu hari Jumaat, tetapi kita boleh jadikan dia sebagai panduan. Kerana di dalam hadis-hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuan, iaitu Nabi nasihatkan kepada sahabat-sahabat, iaitu hari dalam seminggu adalah hari Jumaat. Ia adalah paling agung di sisi Allah. Ia lebih besar di sisi Allah berbanding hari raya Fitrah dan hari raya Aidil Adha. Kerana terjadinya 5 perkara, iaitu hari Allah menciptakan Adam, juga mewafatkan Adam. Pada hari itu ada satu saat di mana jika seseorang hamba meminta sesuatu kepada Allah, maka akan dikabulkan permintaan itu, selama ia tidak meminta sesuatu yang haram. Pada hari itu berlakunya kiamat. Tengok, hadis ini juga disebutkan ketika mana hari yang disebutkan hari kiamat berlaku pada hari Jumaat, dan disebut riwayat ini adalah riwayat hadis yang sahih. Cuma tak disebutkan kiamat besar ataupun kiamat kecil. Maka dikuatkan hadis daif itu boleh dijadikan panduan, kerana disebut dalam hadis sahih mengatakan kiamat berlaku pada hari Jumaat. Sangkakala dari perspektif Al-Quran dan hadis, firman Allah Ta'ala, wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq wa yawma yaqulu kun fayakun qawluhul haqq wa lahul mulk yawma yunfakhu fis sur. Bermaksud, dan dialah Allah menciptakan langit dan bumi dengan benar, dan benarlah perkataannya pada waktu dia mengatakan jadilah, maka jadilah. Dan di tangannya segala kekuasaan pada waktu sangkakala ditiup. Ini antara punca yang disebut berkenaan dengan sangkakala, yang pada perkataan suar ataupun sur dalam bahasa Arab adalah trompet ataupun sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil alaihissalam. Kajian hadis mengenai sangkakala disampaikan oleh Imam Ibn Kathir. Dalam tafsirnya Ibn Kathir berkenaan dengan yang disumberkan dan diceritakan di dalam kitab Bidayah wan Nihayah dan Malahim wal Fitan berkaitan peristiwa hari kiamat, dinilai daif oleh ahli hadis. Walaupun disebut di dalam riwayat imam ataupun pengarang kitab
tafsir Ibnu Kathir yang disebut dengan riwayat hadisnya dhaif, tetapi boleh kita menggunakan riwayat tersebut sebahagian daripada perkongsian untuk menguatkan dalil-dalil yang diambil daripada hadis yang sahih. Antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari yang mengatakan riwayat tersebut adalah dhaif, namun ada beberapa penguat daripada hadis-hadis sahih berkaitan dengan hadis ini, sekaligus membincangkan tentang sanad dan kesahihan hadis, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, antara orang-orang Allah Subhanahu wa taala dikecualikan ketika berfirman, maka mati semua penduduk langit dan bumi kecuali orang-orang yang Allah kehendaki. Surah An-Naml. Walaupun hadis di dalam menceritakan perihal hari kiamat tadi itu dhaif, tetapi dikuatkan dalam kitab Fathul Bari. Fathul Bari ini adalah salah satu kitab yang menjadikan penguat kepada dalil-dalil yang sahih kepada dalil-dalil yang dhaif, yang diambil salah satu penguatnya daripada ayat Quran surah An-Naml, ketika mana Allah menceritakan peristiwa malaikat Israfil yang meniup sangkakala, dan pada waktu itu ada makhluk-makhluk yang dipilih oleh Allah yang tidak akan mati. Dalam kelompok makhluk itu disebut orang-orang. Cuma jumhur ulama menyebutkan orang-orang ini adalah panggilan, gelaran kepada malaikat. Allah takkan menggunakan panggilan malaikat dengan panggilan seekor, tak ada, ataupun benda, tak ada. Ini adalah bukti menguatkan berkenaan cerita peristiwa ditiupnya sangkakala. Walaupun riwayat mengatakan Ibnu Kathir ini mengambil hadis yang dhaif, diambil penguatnya daripada ayat Quran itu sendiri, diceritakan berkenaan peristiwa ketika malaikat Israfil meniup sangkakala, iaitu pada waktu tersebut semua makhluk dimatikan, tetapi ada malaikat yang tidak dimatikan. Antaranya siapa? Iaitu malaikat maut. Malaikat maut antara malaikat yang belum dimatikan. Kenapa malaikat maut belum dimatikan? Sebab malaikat maut akan akan matikan malaikat Israfil dulu. Sebab malaikat Israfil yang tiup sangkakala. Macam mana kalau malaikat Israfil tiup, dia terus mati? Tak logik lah. Selepas malaikat Israfil tiup, malaikat maut dia belum mati lagi, dia akan cabut nyawa malaikat Israfil, lalu malaikat maut akan cabut nyawa dia sendiri. Ini dalam riwayat. Dan juga dalam riwayat lagi, malaikat yang tidak dicabutkan oleh Allah nyawa malaikat tersebut adalah malaikat yang memikul arasy Allah Subhanahu wa ta'ala, juga tidak dicabut nyawanya, kerana dialah ataupun mereka lah yang sedang memikul arasy Allah. Ini secara logik lah. Kalau orang yang tengah pikul, macam mana nak cabut nyawa dia? Jatuhlah arasy tersebut, contohlah. Tetapi sebahagian hadis mengatakan Allah cabut juga nyawa malaikat pemikul arasy sementara waktu, lalu Allah akan perintahkan dengan kuasa Allah pada waktu ketika ditiupkan sangkakala yang kedua, Allah hidupkan nyawa malaikat Israfil dan juga malaikat pemikul arasy Allah pada waktu selepasnya. Ini dalam setengah riwayat. Jadi disebutkan lagi, hanya akan dirasakan oleh orang yang masih hidup di dunia sahaja pekikan ataupun tiupan sangkakala itu. Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan para syuhada untuk merasakan dan menyaksikan pekikan ketika datangnya hari kiamat. Maka orang yang akan dihilangkan pendengaran ketika malaikat tiup sangkakala itu, sebab apa? Dalam riwayat hadis telah saya sebutkan tadi, orang yang mendengar bunyian sangkakala itu adalah orang yang cilaka, yang disebutkan dalam riwayat hadis, iaitu orang-orang kafir. Dalam riwayat ini disebutkan akan ada orang yang tak didengarkan
ataupun makhluk yang Allah tutup pendengaran daripada mendengar. Walaupun tiupan itu mustahil orang tak boleh dengar. Antara siapa yang malaikat ataupun ketika mana ditiup sangkakala pada waktu itu Allah tutupkan. Orang ataupun makhluk yang pertama iaitu orang yang mati syahid, iaitu dalam kubur. Maknanya orang dalam kubur pun boleh dengar lah maknanya. Kalau bunyi tu dekat dunia, makhluk orang hidup boleh dengar. Kalau dikatakan dekat sini, para syuhada disebutkan mereka aman dan selamat daripada seksa, iaitu didengarkan kepada orang yang selain daripada orang mati syahid. Maknanya orang mati syahid tak dengar lah. Kerana orang mati syahid ni orang yang dimuliakan. Orang yang mendengar itu orang yang tak dimuliakan. Tengok contohlah. Maka orang dalam kubur pun takkan dengar lah. Termasuklah orang yang disebutkan mati syahid. Mati syahid ini ada dua disebut dalam sebahagian para ulama. Yang pertama, sepakat para ulama ketika dia meninggal ataupun mati di jalan Allah, dia perang untuk memerangi orang kafir, bukan orang Islam. Kalau dia mati, dia perangi orang Islam, dia tidak disebut mati syahid. Ini pandangan ulama yang pertama, iaitu mati syahid perang fi sabilillah, memerangi orang kafir. Waktu itu dia syahid dunia dan akhirat, dia confirm dia tidak boleh dimandikan dan tidak boleh dikafankan dengan kain kafan biasa. Dia kena mati waktu tersebut, mandi tak boleh, kafan, tukar kain kafan baru pun tak boleh. Sebab dia mati dengan baju yang dia mati syahid tu. Sebab apa? Kerana dia dimandikan oleh para malaikat. Adapun syahid yang kedua disebutkan oleh para ulama, iaitu dia bukan mati syahid perang fisabilillah dengan orang kafir, tak. Dia mati syahid, contoh kita balik surau ni, balik sembahyang subuh, balik majlis ilmu, mati kena langgar, na'uzubillah lah. Tapi pada waktu tersebut kita syahid akhirat, kita syahid juga tu. Syahid ini dia bukan macam syahid yang pertama, kena kubur terus, tak perlu. Contoh yang syahid pertama tak boleh, kena, tak payah mandi, tak payah. Syahid yang kedua kena mandi, kena kain kafan kan. Tetapi dia ada keistimewaan ni lah. Itu hanya Allah sahaja yang tahu. Contohlah, kita meninggal dalam keadaan kita buat baik, itu disebut sebahagian ulama mati syahid akhirat. Kalaupun kita sembahyang, tengah sembahyang meninggal, syahid tu. Meninggal orang Islam dan dia meninggal sakit perut, sebahagian ulama menyebutkan penyakit-penyakit yang ada pada orang yang ketika dia sakit tu meninggal, itu syahid. Contohlah, dia syaratnya orang Islam lah, kalau orang kafir tak syahid lah. Pada waktu ketika melahirkan anak, ibu yang Islam dia melahirkan anak meninggal, syahid tu. Contohlah. Tapi itu syahid akhirat lah. Itu wallahu alam setakat mana. Tapi sebagian ulama mengatakan kedua-dua syahid ini juga Allah pelihara daripada mendengar suara tiupan sangkakala, kerana dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siksaan itu hanya akan menimpa makhluk Allah paling jahat di muka bumi, iaitu orang yang dengar sangkakala. Ketika itu hanyalah orang yang dipanggil cilaka, iaitu paling jahat lah. Ketika mana digelarkan orang yang mendengar sangkakala itu paling jahat lah, sebab dia orang kafir. Orang munafik, orang kafir sahaja yang dikekal hidup pada waktu itu. Sebab itu pernah kita sebutkan sebelum ini, ketika mana sebelum tiupan sangkakala berlaku, Allah akan matikan dulu orang Islam. Walaupun ada sebesar zarah iman dia dalam hati, ketika mana ada satu angin sejuk daripada bumi Yaman, angin itu dengan izin Allah akan keluar di bumi Yaman ke seluruh muka bumi, dan orang yang terkena angin ini akan dimatikan. Dia adalah angin yang mematikan orang-orang Islam sahaja. Maka pada waktu matinya itu, yang hidup itu confirm orang paling jahat lah. Ini yang disebut celaka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkait dengan orang yang terakhir yang akan hidup, yang akan mendengar
dan juga menyaksikan kedahsyatan hari kiamat. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar dan dahsyat. Maknanya dalam ayat ini disebutkan perintah Allah, maknanya kena berimanlah, kena takutlah, kena masuk Islam lah, umpamanya macam tu. Kerana apa? Sebab dahsyatnya hari kiamat ini adalah orang yang tidak bertakwa sahaja disebut dalam terjemahan dalam sababun nuzul ayat ini untuk perintahkan kerana jangan mati sebelum kita beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara kesimpulannya pada pertemuan hari ini adalah yang disebutkan ketika mana perihal tiupan sangkakala ini ada disebut riwayatnya 2 kali, yang ada 3 kali. Sepakat para ulama semuanya kita kena yakin. Cuma mungkin tak boleh kita yakin dia kurang daripada 2 kali. Itu tak mustahil tu. Bila ada riwayat sebutnya 2 kali, maka kita yakin 2 kali. Kalau dia ada 3 kali, adalah 3 kali. Mustahil ada yang keempat. Itu yang kita wajib yakin, ada tiupan sangkakala, iaitu ulama jumhur mengatakan 2 kali ini confirm dengan yakin. Ada pun setengah riwayat mengatakan hari kiamat itu berlaku pada hari Jumaat. Ada mengatakan hari kiamat itu terbitnya matahari pada hari Jumaat. Ini riwayat sebahagian yang disebut oleh Imam Ibn Kathir. Didaifkan dalam kitab Ibn Hajar Al-Asqalani, iaitu nama kitab je Fathul Bari, kitab hadis Sahih Bukhari. Pengarangnya yang mensyarahkan kitab iaitu Fathul Bari, namanya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, mendaifkan. Tetapi bukan maksud hadis itu palsu, tak. Hadis itu daif. Dia hanya boleh dikategorikan sebagai perbincangan sahaja, tetapi tidak boleh dijadikan hujah. Iaitu tetap juga dikuatkan lagi dengan hadis yang sahih, dengan ayat-ayat yang sahih mengatakan hari kiamat ini akan berlaku pada hari Jumaat. Ini wallahu ta'ala alam. Jadi secara kesimpulannya, iaitu berlakunya hari kiamat ketika hari terakhir alam semesta, dan tidak akan dilihat dan disaksikan dan didengari oleh orang yang beriman, apatah lagi orang yang mulia di sisi Allah. Nabi, Rasul, orang yang mati syahid tidak akan dengar berlakunya tiupan ini, kerana kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka, yang menunjukkan bahawa buruknya lah waktu dan ketika berlakunya hari kiamat ni. Maknanya janganlah kalau boleh kita minta tengok. Sebab kalau kita hidup dan kita lihat pada hari tersebut, maka kita adalah orang yang cilaka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bersiap sedialah untuk kita sama-sama sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk kita sama-sama teruskan apa amal ibadah yang kita buat pada waktu ini, sehinggalah kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan asbab kita melaksanakan ibadah dan juga apa-apa amal soleh yang kita buat ini seterusnya menjadikan kita dan meletakkan kita insya-Allah dapat pahala orang yang mati syahid. Sebab apa? Sayyidina Umar pernah menyebutkan dalam riwayat hadis mengatakan, sesiapa yang meminta, walaupun dia mati syahid tu, dia minta dalam keadaan apa sekalipun, hajatnya itu akan terlaksana, walaupun dalam dia tidur atas kasur. Orang Jawa kata atas katil pun, ketika mana Sayyidina Umar mengatakan walaupun dia niat dia tak dapat mati syahid pergi perang, tapi dia boleh dapat niatnya itu walaupun kematiannya itu berada di atas katil, iaitu waktu tidur. Maknanya mati syahid ni kita boleh dapat. Orang biasa macam kita boleh dapat lah walaupun tak pergi perang. Itulah status dia mati syahid akhirat, iaitu kita masih lagi kena kapan dan kena mandi, tetapi insya-Allah akan dapat sebahagian daripada mati syahid akhirat. Insya-Allah mudah-mudahan kita sama-sama doa Allah makbulkan doa kita dan Allah
pertemukan kita semua ini dalam kelompok orang-orang yang mati syahid. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang buruk itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Hadza billahi taufiq, sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma layyin qulubana kama layyin Daud al-hadid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.